Saya, Nur Isha Zalia binti Zahari, nombor matrik 076874, pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 1. Tayamum adalah satu rukhsah yang diberikan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah ketika dalam uzur yang dibenarkan oleh syarak, menyapu debu ke muka dan kedua tangan hingga siku dengan menggunakan debu tanah yang suci, lagi menyucikan dengan beberapa syarat-syarat. Tayamum adalah pengganti wuduk atau mandi wajib sebagai cara harus melakukan perkara fardu seperti solat dan tawaf. Dalil surah Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Rasulullah SAW telah bersabda, tanah adalah wuduk seorang Muslim jika tidak mendapati air kendati selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Syarat-syarat tayamum ada 6. Yang pertama, sudah masuknya waktu. Yang kedua, tidak mendapati air setelah berusaha mencari. Yang ketiga, debu yang suci bukan dari debu yang mustakmal, iaitu sudah digunakan. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Yang kelima, suci dari najis. Yang keenam, satu tayamum untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Rukun-rukun tayamum ada 3. Yang pertama ialah niat. Yang kedua, menyapu debu ke wajah dan kedua belah tangan hingga siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Sunat-sunat tayamum ada 5. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, menipiskan debu. Yang ketiga, mendahulukan kanan dari yang kiri. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Dan yang kelima, membaca doa selepas tayamum. Batal tayamum pula ada 5. Yang pertama, setiap perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, adanya air sebelum solat kecuali bagi yang sakit. Yang ketiga, mampu menggunakan air, iaitu telah sembuh dari penyakit yang menghalang daripadanya menggunakan air. Yang keempat, murtad. Dan yang kelima adalah hilang akal. Keadaan tertentu berkenaan tayamum ada 2. Yang pertama, menggabungkan tayamum dan wuduk, di mana situasi seorang Muslim dalam keadaan mudarat tatkala tangannya disimin atau tempat luka tidak boleh terkena air, ataupun apabila terkena air bertambah mudarat ke atas dirinya, maka dia boleh menyucikan bahagian dirinya yang sihat dengan wuduk, manakala yang tidak boleh terkena air itu dibenarkan untuk tayamum. Yang kedua, solat dalam keadaan tayamum dan kemudiannya mendapati air, di mana situasi seseorang memulakan solat dengan tayamum dan sewaktu pertengahan solat didapati terdapatnya air, maka ia boleh meneruskan dan menghabiskan solat tanpa berhenti. Solat tersebut dikira sah dan tidak perlu diulangi.